dengan umur lewat 50-an, tanya dia dengan nelopa, Allah. Jadi macam mana tuan-tuan? Nak jawab macam mana tuan-tuan? Susah ni, salah jawab makan mamak kita. Agak-agak lah awak dengan nelopa, mestilah awak. Tak tahulah, sedialah baldi kat sebelah nak muntah sekejap, muntah hijau semua. Janji dia seronok. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada pagi duha yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Surau An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam kerana menjemput saya pada kesempatan pagi ini bersempena dengan kuliah duha khas yang juga kalau nak diikutkan bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau nak diikutkan pada tarikh yang sepatutnya yang dirancang oleh pihak surau, saya tak dapat pada tarikh tersebut. Namun walau bagaimanapun dibawa ke tarikh pada hari ini, tak apalah. Yang pentingnya kita akan membincangkan tetap perkara yang sama, iaitu kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tajuk adalah berkait tentang tak terkesankah kita akan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang Nabi Allah yang kelahiran Nabi ini sudah pun disebut-sebut sejak dulu lagi. Sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam, kalimah Allah dan Muhammad itu sudah pun terpapar. Dan Nabi Adam sendiri pun telah pun nampak kalimah itu, Allah Muhammad. Macam kita nampak di masjid ke ataupun di rumah-rumah ke ada khat Allah Muhammad, Allah Muhammad. Pada tiang-tiang maupun pada kedudukan yang ada di dalam syurga pada waktu itu, Nabi Adam nampak. Maknanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah pun tertera sejak daripada dulu lagi. Dan sampailah ke nabi-nabi yang berikutnya, semuanya memperkatakan tentang Nabi akhir zaman ataupun Nabi penutup sekalian Rasul ataupun Nabi penutup sekalian para anbiya ini, termasuklah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, bila sebut Nabi Isa ni teringat pak saudara saya. Pak saudara saya dulu duduk Seksyen 19 ni. Nama Isa, dia kerja Erod dulu ni, dah meninggal dah lah. Kok jiran siapa-siapa tak tahulah. Tapi dah meninggal dah lah pak saudara saya tu, nama Isa. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan teringat pak Menakam pula. Kebetulan duduk Seksyen 19, saya tak ingat joran ke sangka ke mana. Sini kan banyak jalan-jalan begitu, mancing tak ada sangka kot rasanya jalan dia duduk tu. Lalah saya datang dulu ni. Nabi Isa alaihi salam, tadi tu Haji Isa, ni Nabi Isa. Lain. Nabi Isa alaihi salam pernah mengatakan sesuatu di dalam Quran yang Allah Ta'ala rakamkan, yang mana Nabi Isa sendiri dia pernah menyatakan bahawa wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berita gembira buat kalian semua, kerana selepas aku akan datang seorang Nabi namanya Ahmad. Jadi maknanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diberikan oleh siapa? Siapa yang bagi nama Nabi Muhammad SAW tu? Siapa yang bagi nama? Abdul Wahab. Oi. Cerita mana tu? Abdul Muttalib. Atuk Nabi lah, datuk Nabi yang bagi nama. Tetapi yang bagi nama itu pun terlintas di hatinya ilham dari Allah. Kan nanti orang tanya pula, habis kalau dah nama Nabi sejak pada dulu ada dalam syurga, macam mana pula datuk dia boleh tiba ada idea nak bagi nama sama dengan nama dalam syurga tu pula? Ceritanya Allah mengilhamkan nama itu untuk diberikan kepada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Muhammad, Ahmad, tetap orang yang sama. Malah ada riwayat menyebutkan Nabi kita ni kurang lebih nama baginda ada kurang lebih 200 lebih nama selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang hebat ni, dia ada banyak nama dan nama dia panjang. Tuan-tuan tak payah tengok orang lain lah. Kita punya sultan-sultan kita pun, raja-raja kita pun, cuba tengok nama sebenar-benar nama dia satu lah. Satu ya, nama Ahmad ke ataupun Abdul Aziz ke. Tapi yang depan tu Al-Mutawakkil Billah, belakang lagi tu panjangnya. Dia orang hebat-hebat, dia banyak nama. Tuan-tuan ada berapa nama? Ataupun Facebook, ada berapa Facebook? Satu je ke tak ada langsung? Jadi orang hak je 2-3 Facebook tu orang hebat kat tu. Ada banyak akaun Facebook tu. Orang sama ya. Akaun punya banyak nama. Beruang Taubat, Bilal Kesepian, Musafir Senja, Penjejak Badai. Orang tu juga akaun Facebook banyak. Itu kira hebat ke? Tak tahu. Dia rasa dia hebat seorang lah tu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hebat. Namanya banyak. Ratusan nama ada riwayat menyebutkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang ulung, kerana nabi kita ini termasuk di kalangan 124,000 orang nabi. Ibu ayah, kalau orang tanya Nabi ni ada berapa ramai, Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia pernah meriwayatkan ketika Nabi bagi tahu pada dia, dia tanya, ya Rasul, kam iddatul anbiya, nabi-nabi ni jumlahnya seluruh berapa ramai jumlah para nabi? Lalu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah para nabi ni 124,000 orang. Dan ada di kalangan mereka itu, kata Allah, kau kenal, ada yang kau pun tak pernah dengar nama-nama dia. Ada yang namanya Daniel, pernah dengar? Pernah, tapi cerita Nabi Daniel pernah dengar? Tak pernah. Nama macam pernah, pasal dah nama kawan tu, kop nama pelakon, nama penyanyi, tu yang pernah dengar. Cerita Nabi Daniel tak pernah dengar. Nabi Uzair, pernah dengar? Nabi Uzair pernah dengar? Pagi ni baru dengar Ustaz. Kau tak datang ni tak pernah dengar Uzair tak pernah dengar. Ada Nabi Uzair. Siapa lagi? Ramai nabi-nabi yang kita pun jarang-jarang dengar nama-namanya itu. Kan? Nabi Syith, pernah dengar? Sebelum Nabi Nuh, Nabi Syith. Ejaan dia tu Syith. Keturunan awal lepas daripada Nabi Adam alaihissalam. Pernah dengar nama dia? Tak pernah. Nabi Ilyas, pernah dengar? Bukan nama dia, cerita dia. Pernah dengar? Ustaz Ilyas lain, Nabi. Jadi ramai, nabi-nabi ni ramai. Malah ada yang menyebutkan setengah daripada agama-agama yang ada pada hari ini, agama di seluruh dunia hari ini yang telah digezetkan, ada 9,900 agama. Kita dah nampak yang Kristian, Yahudi, yang Buddha itu je, tak. Agama sekarang ni ada 9,900 agama di seluruh dunia sekarang ni. Termasuklah agama terbaru yang inilah yang disebut-sebut tu Scientology, agama Scientology, yang mengatakan manusia ni sebenarnya jatuh daripada langit. Ini cerita Superman pula. Jatuh daripada langit, dan kita ni bukan dicipta siapa-siapa, kita terbang di awangan, tiba-tiba jatuh di bumi. Itu cerita Scientology lah. Kan bawa ajaran sesat dan surau pula. Tapi punya banyak. Ada yang mengatakan dulunya ajaran-ajaran ni asalnya dibawa oleh nabi-nabi yang betul, tapi nabi itu wafat, meninggal, tak ada penceramah, kuliah duha tak buat,
Habis pakat jadi sesat semua. Itu yang jadi sesat ceritanya. Wallahu alam. Jadi Nabi ni ramai. Jumlah para rasul berapa ramai? Rasul ada berapa ramai? 312 orang. Dan daripada 312 rasul itu, yang kita sentiasa duk dengar, dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut 25. Dan daripada 25 itu ada 5 rasul ulul azmi. Maknanya rasul yang paling berat ujian hidupnya itu. Siapakah 5 nabi tersebut? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak tahu tuan-tuan ni jawab ke tidak, sebab mulut bertutup. Jadi nampak bergoyang je mas tu. Entah betul ke tidak tak tahu. Tapi tak apalah. Buatlah miming sikit. Diam nampak macam tak tahu langsung. Buatlah bergerak sikit, konon tahu. Jadi 5 rasul ulul azmi. Dan daripada 5 rasul ulul azmi itu, seorang penghulu sekalian Nabi. Siapakah gerangannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah orang membincangkan di antara banyak-banyak rasul ini, mana paling power lah. Orang bahasa budak sekarang kata paling champion lah, mana Nabi paling hebat. Tanpa merendah-rendahkan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain, setiap Rasul dan Nabi itu ada kelebihan. Cuma kata Imam Syafi'i rahimahullah, kebanyakan Nabi-Nabi dan Rasul punya kelebihan itu, kebanyakannya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, orang pernah tanya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, ini Nabi Musa pakai tongkat belah laut, pukul batu keluar air. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana pula? Apa Nabi kita punya hebat berbanding Nabi Musa? Kata Imam Syafi'i, kalau Nabi Musa pakai tongkat belah laut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belah bulan pakai jari. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat berlakunya kiamat bila bulan terbelah. Siapa belah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izin Allah. Oh, power. Nabi Musa pakai tongkat belah laut, Nabi kita belah bulan. Sebelum astronot NASA semua sampai, Nabi kita belah pakai jari saja. Jari saja pakai belah ini bulan tu. Dan bulan tu pula terbelahnya pula bukan dia terbelah secara khayalan. Macam sihir ada yang bersifat khayalan, khayali. Macam dulu zaman Nabi Musa, tali-tali semua pakai jadi ular. Kan? Tali-tali jadi ular. Padahal orang yang duduk situ je yang nampak ular. Orang yang duduk jauh, tali lah. Tali tu, mata saja. Kan macam ada orang kena sihir, dia tengok orang tu makan ulat, padahal kawan tu makan mi. Dia nampak ulat pasal dia sedang disihir. Faham tak? Faham? Itu namanya sihir khayali. Engkau saja yang terkena. Orang lain okey dia duduk jerit seorang-seorang pasal dia nampak semua, dia nampak. Dia kena. Ini kau cerita sihir pula ni, tak jadi maulud Nabi dah. Itu hebat Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman terkenal sebagai boleh bercakap, boleh faham bahasa binatang, bahasa haiwan. Habis Nabi Muhammad SAW, Nabi kita pun hebat, boleh bercakap dengan binatang dan faham bahasa binatang. Pernah suatu hari Nabi kita ke satu kawasan, tiba-tiba mari seekor unta. Unta tu duduk ramai-ramai, duduk beramai tu. Tiba dalam ramai-ramai unta tu, mari seekor unta tu ke arah Nabi. Datang kat Nabi, merendah, dia ketinggi unta, merendahkan badan dia ke telinga Nabi. Dia mengadu kat Nabi. Entah apa dia mengadu, tak tahulah bahasa unta. Dan Nabi pun dengar dia secara prihatin. Kalau bahasa kita lah kan, begitu lah Nabi prihatin. Tak lama selepas itu unta tu pun berlalu pergi. Dan Nabi pun tanya, ni mana tokek unta ni mana? Tuan unta ni mana? Tokek dia pun datang. Ya Rasul, saya.
Nabi kata bertakwalah engkau pada Allah. Tadi kau punya unta, dia bagi tahu tadi bahawa dia ini sudah tua, kerja banyak, makan tak ada, rehat tak ada. Apa cerita? Ni maknanya unta ni macam seolah dia mewakili kesatuan sekerja lah ni. Mogok. Awak dah berumur, pencen tak dapat, bonus tak ada, dengan PKP pula. Apa cerita ni? Kau jaga menatang kau elok-elok. Walau dia dah tua, dia pernah berkhidmat, jaga dia baik-baik. Nabi pesan. Oh, maknanya Nabi pun faham bahasa binatang, dan Nabi pun boleh bercakap, berbicara dengan haiwan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi, kalau Nabi Yusuf terkenal sebagai handsome, ganteng, segak, muka comel, kalau perempuan tengok terhiris jari. Habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana tu kalau nak dibandingkan dengan Nabi Yusuf? Oh, kata Imam Syafi'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Yusuf, perempuan-perempuan semua yang datin-datin tu kan, pakat duk tengok Nabi Yusuf tu terhiris jari, punya terpesona. Kau tengok pelakon di TV tu terlupa goreng ikan di dapur, hangit, hangus. Ya Allah, pun dia duk tengok pelakon handsome sangat di TV tu. Jadi itu zaman kita, zaman dulu terhiris jari tak sedar, macam dibius cinta. Ya, dibius cinta. Oh, handsome-nya, hiris jari. Namun kata Imam Syafi'i, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman Nabi Yusuf, kalau yang keluar tu Nabi Muhammad bukan Nabi Yusuf, perempuan-perempuan yang sama tengok bukan terhiris jari, terhiris hati. Handsome-nya. Maknanya memang luntur jiwa itu, gugur jiwa tu, handsome sangat. Sebab Nabi kita ini dia punya segak wajah itu tak boleh nak dibanding, tak boleh banding. Sebab Nabi kita ini gelarannya tala'al kan, itu yang sambung tu saya tahu dah mesti sambung kan. Nabi ini bulan purnama. Bulan purnama. Orang pernah tengok wajah Nabi, tengok bulan. Tengok Nabi, tengok bulan. Dia kata, aku tengok wajahmu ya Rasul, bulan pun kalah. Bulan pun kalah. Maknanya orang dah tak ada tandingan dah. Bulan pun kalah, apa lagi dah. Bulan paling cantik dah. Macam kita kan dalam dunia ni, kalau kita nak membanding orang, kita mesti banding dengan orang. Mana banding dengan barang? Tak betul tak? Membanding dengan bulan, bulan pun kalah. Macam tuan-tuan, kakak, abang balik rumah kan, nanti anak tanya, lambat mak balik ni, ada apa? Kata pergi kenuri. Dah ada kuliah dulu tadi ni. Ustaz Ilyas tu, anak pun tanya, Ustaz Ilyas yang mana mak? Alah, muka dia macam Zul Arifin tu. Allah, jam. Zulhijjah ada kan? Ada Zul Arifin pula. Maknanya tuan-tuan tak kisahlah Zul mana pun, kok mana pun, ibu ayah kena banding saya dengan orang. Mana ada banding saya dengan barang? Alah, Ustaz Ilyas tu muka macam periuk di Langkawi tu, berkilat. Mana ada? Tapi Nabi, orang dah tak ada lawan dah. Bulan pun kalah. Artinya wajah Nabi paling indah, paling cantik sallallahu alaihi wasallam. Namun sebab itu ibu ayah yang disayangi sekalian, peninggalan Nabi terhadap kita tidaklah ada apa melainkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi mengingatkan, siapa-siapa yang berpegang kepada Quran dan hadis atau sunnah Nabi ini, maka dia lan tadillu abada, takkan sesat selama-lamanya selagi dia berpegang. Pernah ada orang tanya, Nabi ni tak ada ke tinggal wariskan apa-apa untuk kita ni? Tak ada, Nabi tak tinggalkan apa-apa. Kalaupun ada tinggalan barang-barang Nabi, itu bukanlah secara Nabi berniat, minta-mintalah umat aku ni ambil lah warislah benda ni buat dalam muzium ke apa, tak. Itu memang secara disimpan oleh sahabat-sahabat yang terlalu sayangkan Nabi. Nabi ni hebat tak hebat tuan-tuan semua ibu ayah? Rambut dalam muzium.
Dalam dunia ni orang paling hebat sekalipun, dia punya bulu ke, rambut ke, mana ada orang simpan dalam muzium? Kayu golf, kereta, kod, spek, buku, mungkin orang simpan. Rambut dia mana ada orang simpan? Siapa nak mengaku? Iyalah tu rambut dia, entah bulu ketiak siapa dia ambil. Tapi kalau Nabi, rambutnya dalam muzium, ada di Topkapı Turki, Istanbul. Kalau nanti dapat pergi sempadan negara nanti, bolehlah pergi berjalan tengok rambut Nabi masih disimpan, janggut Nabi ada disimpan. Nak banding kita dengan Nabi ni jauh. Pernah tak ibu ayah tertanya-tanya rambut kita ke mana? Nak tak payah cakap benda lain lah. Rambut kita ni nak banding dengan Nabi tu, rambut cukup lah, tak payah cakap benda lain. Rambut kita ni ke mana selama ini dibawa pergi? Pernah tak duk sembang dengan tukang gunting rambut? Tanya dia, Ana, ini rambut semua mana pergi? Dia kan tukang gunting rambut. Kan rambut berselerak atas lantai tu, tak pernah tertanya ke kita? Ini rambut semua mana pergi? Kan orang nak buat benda tak elok, boleh ambil rambut kita tu. Orang nak buat sihir, nak buat naya kita, dia boleh ambil. Sekali-sekala tanyalah, ni rambut sini semua mana pergi? Dia kata, oh ini semua rambut kasih itu orang kebun. Orang kebun, apa dia bikin? Itu nanti, oh ini rambut tabur itu dalam kebun, kasih itu karbau pendek lari. Babi. Faham tak? Kan? Apa ustaz cakap babi? Cakaplah khinzir. Dah nama dia babi. Aku nak cakap apa lagi? Kerbau pendek tu lapik sikit dalam surau kan, sedap sikit bunyi tu. Tak faham juga. Rupanya rambut-rambut kita ni, orang-orang kalau macam saya duduk di Kedah, menoreh getah. Orang kebun getah ni babi banyak. Jadi cara nak halau babi tu masuk, tabur rambut. Babi kan kaki dia pendek. Ni bukan membawang, ni memang sungguh. Babi pun akui. Dia kan kalau dia kan duk sedut tu kan. Sekali dia duk sedut tu rambut masuk dalam hidung. Resdung. Dia nak kuih. Dia bukan serupa kita boleh korek hidung, ada jari elok. Dia nak sebab itu dia pantang 7 keturunan tak akan masuk kebun ni lagi dah, sebab ada rambut kita. Bayanglah tuan-tuan, mulia tak mulia Nabi. Nabi punya rambut dalam muzium, rambut kita buat halau babi je. Tu pun ada orang dia duk anggap, dia rasa dia kemah dah banding dengan Nabi, dia rasa dia hebat sangat dah. Jauh, terlalu jauh. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad SAW tidaklah meninggalkan apa-apa kepada kita kecuali Al-Quran dan juga Sunnah. Maka dalam kesempatan pagi ini, izinkanlah saya untuk berkongsi dengan ibu ayah semua. Apakah di antara bentuk-bentuk peninggalan Nabi kepada kita yang sepatutnya memberikan kesan pada kita, yang sepatutnya memberikan kesedaran kepada kita, khususnya kita yang sedang berhadapan dengan ujian Allah pandemik COVID-19 ini. Apakah yang Nabi tinggalkan untuk kita? Pertama sekali pesanan Nabi. Pertama sekali saya nak sebut. Kalau dah sebut pertama tu maknanya kan nanti akan adalah yang kedua, ketiga, keempat tu. Yang pertama, nombor 1. Yang pertama sekali ialah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya dalam hidup, walau bagaimanapun kita ini bermasyarakat, berkawan, berhubung, jangan sampai bergurau kasar. Nombor 1. Jangan duk bergurau kasar, bergurau secara melampau sesama kita tu, jangan duk ada. Kerana perangai ini pernah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini Allah rakamkan dalam Quran surah Hujurat ayat keempat. Ibu ayah bolehlah catat, nanti boleh baca di rumah. Surah Hujurat ayat keempat Allah rakamkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilik-bilikmu, wahai Muhammad, kebanyakan mereka itu tak tahu adab dan juga tata tertib. Surah Hujurat ayat 4. Ayat ini kata ulama tafsir ditujukan kepada satu peristiwa.
Nama satu orang laki-laki itu Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu an. Dia ini satu orang Arab Badui, orang kampung. Dia ni datang ke rumah Nabi. Dia panggil Nabi, Muhammad, Muhammad, ya Muhammad. Dia macam ni tuan-tuan. Kita tidaklah nak membanding-banding orang bandar, orang kampung. Asalkan yang pentingnya engkau itu iman sama takwa, settle. Tapi tak lari. Orang bandar ada perangai, orang kampung ada perangai. Orang kampung ni kadang dia tak peduli engkau tu siapa. Orang tengah majlis macam ni pun dia main redah, tak ada nak salam dulu, wala salam wala kalam wala minta izin, tak ada. Dia main redah. Dia nak tanya soalan, dia tanya. Duk mengajar depan, dia main masuk. Dia rasa dia nak keluar, dia keluar. Dia tata susila, adab, protokol tu dia tak ada sangat. Orang kata apa, kadang bukan kata semua orang kampung, setengah-setengah. Kadang belajar tak tinggi sangat. Adab, predikat, apa ni, sosial dia tak peduli sangat. Dia panggil Nabi pun Muhammad. Muhammad, Muhammad. Macam saya pun kadang-kadang kan. Tapi kalau kita pun faham, kalau saya balik ke kampung daripada kecil, memang duduk di kampung, terjun sungai lah, melompat itu anak ini. Sekarang orang panggil ustaz. Balik ke kampung dia panggil Yeh lagi. Nama saya Ilyas. Ilyas. Balik ke kampung Yeh. Tak Yeh jadi imam, Yeh. Kau tak panggil ustaz tak apa dah, panggillah Ilyas. Yeh jadi. Aduh, kan panggil nama tak kisah, tak apalah, kita pun faham ya. Setengah-setengah orang dia bukan kata dia tak reti hormat, dia lebih selesa. Maka dalam kisah ini dia panggil Nabi, Muhammad, oh Muhammad. Kenal daripada sebelum jadi rasul lagi dulu kan begitu. Jadi dia dah terbiasa Muhammad, Muhammad. Jadi Nabi yang dalam rumah pada ketika itu, Nabi tak menyahut lagi. Bila Nabi tak menyahut, maka dia pun agak tak buka-buka pintu, tak ada respon. Kalau WhatsApp tu tak blue tick ni, dia kata, Muhammad, saya ni kalau mengangkat orang tinggi, tapi kalau saya mengutuk satu orang teruk nanti ni. Sebenarnya itu ayat dia nak bergurau dengan Nabi. Maknanya dia nak suruh Nabi cepatlah sikit menyahut. Saya ni kalau puji orang melangit, tapi kalau saya nak mengena ke orang tu teruk nanti. Buka pintu cepat. Seolah macam tu lah. Dia nak bergurau dengan Nabi. Akan tetapi caranya itu tak betul. Nabi dengar daripada dalam, maka Nabi respon balik. Kata Nabi, Zakallah Azza wa Jal. Nabi kata Allah pun macam tu lah. Nabi jawab balik, Allah pun begitu. Allah kalau puji satu orang melangit, tapi kalau Allah hina satu orang teruk. Maka para ulama kata ayat ini mengajar kita supaya kau nak bergurau pun agak-agak. Pertama sekali, kau nak bergurau dengan siapa? Kau tengok dulu, siapa orang yang kau sedang nak bergurau itu? Tok guru, orang alim, tok syekh, ada gurauan dia, bukan tak boleh. Kan, dia orang alim. Jadi orang ulama besar ni ada ayat dia. Tambahan pula ni Nabi. Boleh kau bercakap macam tu? Tak boleh, tak sesuai. Dan jangan pula ada di kalangan kita kata Allah, dia pun orang juga, manusia, takkan nak bergurau. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Dia ada ayat dia, ada bahasa dia. Saya cerita ni bukan apa, pasal pernah jadilah ni dalam satu forum tu. Saya tak apa, saya okey. Saya pun ustaz-ustaz masuk air juga, saya pun jenis merapu-merapu lah kita pun, tak ada masalah. Tapi rakan panel saya tu, ulama dia tu orang hebat. Kitab, segala kitab tu dalam kepala dia tu, orang hebat, cakap hadis Quran lah. Moderator tu buat riuh terlajar, riuh terlebih. Dia kata ni tuan-tuan semua, ada tabung lalu, mohon bagi sumbangan. Saya tahu tuan-tuan ni kadang ada yang tak pakai spender pun ada, duit pun tak bawa kan. Bagilah cakap mana yang ada. Lepas tu yang syekh tu pun macam nak tergelak sikit lah, kau cakap cerita seluar dalam nak. Lepas tu dia kata, entah syekh ni pun tak pakai spender. Tuan-tuan tahu apa jadi? Jemaah seorang pun tak gelak. Dan saya pun jadi macam
Astaghfirullahalazim kau. Kalau dia kata tu kat saya tahu nak balas balik secara bergurau lah. Tak sesuai kau cakap kat dia. Dia tu pun tuan-tuan kenal, saya tak mau sebut. Ni rakam ni banyak kamera ni. Muka dia lain. Lepas pada tu orang jemput dia, Syekh jemput makan, dia terus balik. Dia rasa macam dia bukanlah nak dimuliakan sangat. Hormat dah, hormat ilmu dia. Jangan sampai macam tu. Agak-agak lah tuan-tuan, tengok orang lah. Nak bergurau pun tengok orang lah. Kan? Tak boleh guna bahasa kita kata, alah dia pun orang juga. Nabi pun orang. Tapi siapa dia tu? Hormat dia tu. Ilmunya, pengalamannya, warak dia tu kita kena hormat. Allah tak kena macam tu. Ni namanya gurauan melampau, gurauan kasar. Sementelah lagi lah orang-orang yang sedang ditimpa musibah, orang yang kena, keluarga dia mungkin ada yang kena COVID positif. Jangan buat macam tu. Jangan buat gurauan-gurauan dalam Facebook, dalam WhatsApp, ayat-ayat yang boleh menghina. Tak boleh, jangan. Benda ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang perangai macam ni. Habis tu ustaz, Islam ni memang serius sangat ke tak boleh nak gurau? Bukan, Nabi pun gurau ada cara. Nabi pun gurau, tapi ada kaedah, ada cara yang tersendiri. Okey? Itu yang pertama, jangan bergurau kasar. Boleh bergurau tapi jangan melampau sangat dalam gurauan kita itu. Itu yang pertama. Tu kena kat Syekh. Tapi kalau saya peribadi saya okey. Tapi itu lah, okey tak okey pun ingat juga sampai akhir ni. Kan? Bukan panel, moderator lah. Kan kita kan sebelum nak mula bercakap, dia tanya kita, moderator kan pengurusi majlis pengurusi majlis kot. Dia tanyalah, dia perkenalkanlah saya, kenal Ustaz Ilyas ini, lahirnya, namanya, pelajarannya, universitinya, apa lagi lah, perempuan-perempuan. Lepas tu dia tanyalah, Ustaz, ayah kerja apa dulu Ustaz? Ustaz, ayah kerja apa? Saya kata, ayah saya dulu kerja polis. Oh, polis. Oh, hebat Ustaz kita ni kan, jarang anak polis jadi baik. Jarang anak polis jadi baik. Kalau tuan-tuan sini kalau ada yang polis, apa perasaan? Dia kata jarang anak polis jadi baik. Saya baru nak ceramah tau, dia cakap macam tu. Lepas tu dia duduk sebelah, pam, aku tembak dia balik. Pam, dia pun ya. Jangan macam tu. Jangankan saya, siapa-siapa pun jangan duk kata macam tu. Ayat, saya faham dia nak cuba bergurau, dan saya perasan orang yang cuba nak bergurau macam tu, orang tak gelak pun, akhirnya memalukan dia. Jadi tuan-tuan, kalau siapa-siapa berasa nak buat lawak, fikir dulu lah, lawak aku ni apa lima berapa benda yang bukan memikirkan soal soal benda tu akan jadi elok ke tak elok, mengundang benda baik ke mengundang kenangan buruk dalam hati-hati orang. Jangan macam tu. Tu yang pertama. Ustaz ni macam geram dak cerita. Tu cerita yang pertama jangan gurau kasar maupun melampau. Tu yang pertama. Yang keduanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi meninggalkan kepada kita pesanannya juga. Kata baginda Nabi, iaitu Nabi mengingatkan, dalam hidup jangan ada sifat asabiyah. Jangan ada sifat asabiyah. Asabiyah maupun bersifat fanatik ataupun asabiyah ini maknanya apa, ibu ayah, tuan-tuan yang saya muliakan semua? Ramai orang kadang dia salah faham. Fanatik ni dia ingat asabiyah, fanatik ni lebih kepada kalau orang tu dia orang Kedah, mari duduk Shah Alam, amboi tak hilang Kedah dia tu. Aku rasa tak tahu, aku lapang kenyang kalau aku jumpa ulang aku pukul tampak berpah pukul belakang lapang. Awak duduk Selangor cakap Selangor lah, cakap bahasa standard lah, cakap Kedah macam dia seorang Kedah hijau kuning dalam Shah Alam ni. Itu dikira taksub asabiyah fanatik ke? Nak angguk takut salah, nak geleng nampak tak tahu, jadi cuan. Yang tu kira fanatik kenegerian ke macam mana tu? Dia orang Kelantan, mari duk Shah Alam ni, Allah kalau dia sembang ni tu Allah, berek, hano itu,
Tak seng, amboi tuin, koya. Benda koya. Awak duk Shah Alam cakap bahasa Selangor. Itu kira Kelantan ni kira macam mana ni? Ni kira kenegerian ni ke apa ni? Ataupun, oi, orang semayang Jumaat tak songkok kopiah. Tanjak dia pakai tengkolok orang. Wih, Melayu. Takkan Melayu hilang di dunia. Ni orang pakai masa menikah tu gagah dah. Dia pakai dia pakai bukan tengkolok, panggil apa kan? Dia pakai dia ni fanatik Melayu sangat, macam dia seorang Melayu dalam Shah Alam ni. Itu kira fanatik ke? Tidak. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah orang tanya Nabi soalan lebih kurang macam ni lah. Dia kata, amanil asabiyah ayuhibbar rajul qaumahu. Ya Rasul, adakah seseorang itu dianggap sebagai fanatik asabiyah kalau ataupun taksub kalau sekiranya dia ni cinta kepada kaum dia, sayang pada, tak tahulah sama ada dia ni Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Minangkabau, Johor, Riau, Malbari. Dia duduk mana pun, makanan style makanan dia, pakaian style pakaian dia, anak semua bercakap bahasa dia. Sampai jiran-jiran datang, tetamu datang, boy akak memang mengekalkan ni. Memang kami lah keturunan terakhir dah, ahli semua meninggal habis dah. Kalau kita tak bercakap, siapa lagi nak bercakap ni, ngomong-ngomong Jawa alon-alon kelakon ni semuanya. Kalau kita tak bercakap, siapa lagi? Jadi adakah itu dikira asabiah, taksub? Maka mari kita tengok apa kata Nabi. Ni penting ni. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan balik, maka kata Nabi, la walakin minal asabiyah ayu'ina ar-rajul qaumahu ala zulmi. Dengar. Nabi kata, tidak, awak ni minat kepada apa tu, pakai sampin, pakai baju Melayu tengkuk Johor apa kan, itu tidak namanya taksub. Kalau sembang orang pun lorat tak tinggal, lorat Kedah, Perak, awak orang Parit, mana orang Botel, orang Atai, Koma, mana, adakah itu taksub? Tidak. Tetapi yang dikatakan sebagai orang itu taksub, fanatik, itu siapa? Kata Nabi, iaitu apabila engkau membantu saudara engkau ataupun membantu kau punya geng dalam melakukan kezaliman. Artinya dalam ramai-ramai kita ada buat benda tak betul, dalam geng kita lah, persatuan kita ke, grup surau kita ke, ada orang dia buat benda tak betul, tapi kita backup dia. Dah, sebenarnya memang dia salah, tapi taklah salah sangat. Dah, kau ni masalah apa ni? Ke sebab anak-anak engkau dulu belajar dia tolong, menyebabkan kau taksub pada dia? Salah tetap salah. Macam mana? Tak ada ustaz, dia apa? Itulah taksub. Dia dah salah, awak kata dia betul. Terang-terang salah, awak backup dia kata dia betul. Taksub. Tok Imam contoh, kain koyak sedepa, dah memang makmum belakang nampak seluar dalam Hello Kitty dah. Tengok ujung kain koyak, rupa duk apa ni, duk bermain dengan cucu ke di rumah tadi ni, kriak koyak kain raput. Lepas tu patut dia berangin. Jadi makmum belakang subhanallah kan. Kalau tak koyak kain sekalipun, kot apa-apa benda lah, kot batalnya kentut ke apa. Dan soft tama ni, 2-3 orang belakang ni yang soft tama ni clearly, jelas dengar. Ada kol-kolah hujung. Dengar sungguh ni. Dengar kentut tu. Jadi pakatlah subhanallah ni apa. Habis ni, sampailah orang tegur, imam tu kata, minta maaf lah saya kentut tadi ni. Mari makmum belakang kata, tuan-tuan semua, memanglah tu imam kita tadi tu batal, tapi dia tu dah jadi imam ke kita ni 20 tahun dah. Takkanlah sekali kentut mau kira.
Jasa dia banyak dah. Takkanlah sekali kentut mau kira mah. Kira lamsam mah. Sap-sap suai lah. Kan sekali kentut apa mau kira, itu taubat sudahlah. Ini bukan kira 20 tahun dia punya baik, dia punya jasa, itu terima kasih. Salah tetap salah. Faham tak ni? Saya ambil contoh tu cukup lah. Kalau tak faham kat tak tahulah. Saya pun tak faham. Orang tu dah salah, duduk bertahan lagi. Pelik sungguh lah. Itulah taksub, itulah asabiah. Jangan ada perangai macam tu tuan-tuan. Memang dia geng kita, memang dia sebumbung dengan kita, atau memang dia seperjuangan dengan kita. Tapi kalau dia salah, akuilah bahawa dia salah. Letakkan Allah tu di depan, hak tu di depan. Tapi kalau ada kepentingan, wallahualam, itu yang jadi dia U-turn balik, dia ke belakang, dia nak ke tepi apa, wallahualam. Ataupun satu lagi perangai asabiah yang juga Nabi larang, jangan duk ada perangai kita, termasuk orang Shah Alam ke, siapa-siapa pun yang menonton apa ni, live apa ni, yang duk baring tepi peti ais makan biskut raya apa ni kan, ni kamera kan, mana lagi kamera ni, banyak bawah tak ada, jangan suluh bawah pula. Saya pun tak faham sekali, rata-rata kamera. Tapi letak kamera ni okey lah. Ada tengah tempat tu kadang diletak kamera sini depan. Bila saya tengok balik kat YouTube, lubang hidung. Aku dah lah hidung tak berapa nak mancung, kau ambil lubang. Memang elok lah. Satu lagi perangai asabiah yang Nabi marah, Nabi larang, jangan duk ada perangai macam ni. Apa perangainya? Pernah satu ketika diriwayatkan kaum Muhajirin dengan Ansar pernah ada satu selisih faham lah. Dia ada selisih faham sikit. Ketika berselisih faham ni antara satu dua orang di kalangan Muhajirin sama Ansar. Tapi masa berlaku Muhajirin Ansar tengah satu dua orang tengah selisih faham, masing-masing nak angkat geng. Dia nak angkat, faham kot bahasa istilah angkat geng ni. Dia nak angkat geng. Dia sama dia tak jadi, dia nak lagi ramai, nak libatkan lagi ramai. Maka mereka menyeru, ya lal ansar, ya lal muhajirin. Mereka kata macam ni lah, katalah ni contoh contoh ni puak-puak mana, puak Kedah lawan dengan puak-puak Kelantan, geng-geng Kedah ni semua, oi orang Kedah, oi mak-mak ni, orang ni puak-puak Kelantan dia buat benda tak elok kat kita ni. Puak-puak Kelantan kata, oh mak ni gocoh debel Kedah konon gitu. Dia membangkitkan isu kekauman, kenegerian bila dalam hal-hal bergaduh. Padahal yang bergaduh tu engkau dengan engkau, bukan antara negeri dengan negeri, tidak, engkau dengan engkau. Lalu dia membangkitkan, ya lal ansar, orang-orang ansar, ya lal muhajirin, orang muhajirin semua ni, tengok ni, orang ansar cari pasal, kau tengok orang muhajirin cari pasal. Maka perkataan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah marah. Nabi tegur, Nabi kata, ma bala da'wa jahiliyah. Nabi kata, kenapalah kalian semua menyeru dengan kalam-kalam jahiliyah, bahasa orang jahil. Apa maknanya? Da'uha fa innaha khabisah. Tinggalkan kalam jahil itu, kerana itu buruk di sisi agama. Maknanya kalau bergaduh macam mana pun jangan duk sebut hal-hal kekauman. Tuan-tuan tak puas hati dengan dia, agak orang Jawa memang macam tu kot, agak orang Melaka memang macam tu kot mulut, agak orang Kelantan macam tu kot perangai. Nasi pun keras, apa kaitan dengan nasi? Kau tak puas hati apa? Apa kaitan Kelantan dengan dia? Tak boleh macam tu. Rupanya Nabi tak bagi kita membangkitkan isu-isu tu. Dia jangan duk kaitkan dengan kaum dia, jangan duk kaitkan dengan negeri dia. Yang buat tak elok perangai dia, bukan dia punya seluruhnya. Macam tu Nabi ajar kita ya. Kan kita kan macam tu, tak puas hati dengan dia tu, parking sengit. Orang Shah Alam macam tu, parking tak pernah elok. Habis awak bangi elok sangat orang bangi parking elok sangat kan, parking berceramah pun dia masuk. Ini taklah, ini memang ada pun parking pun. Faham tak? Jangan disebut benda-benda macam tu. Habis dekat dia ya. Jangan duk bersangkut dengan dia belakang-belakang. Jangan. Apa kaitan? Ramai lagi orang Shah Alam yang baik-baik, dia seorang je. Tu pun baru ni mai duduk Shah Alam pun.
Kan? Tu cerita dia. Maka rupanya ini ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Umat dia jangan buat perangai macam ni. Jangan taksub, jangan asobiah. Tu penting. Tu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita bahawa dalam hidup ini jangan sesekali melakukan perangai apa? Jangan menipu. Jangan menipu. Ibu ayah pernah menipu tak dalam hidup? Jangan tipu. Dia kata, ustaz, saya ni bohong-bohong sunat adalah. Bohong sunat lah. Kata Piramli, bohong sunat. Sebenarnya menipu ni satu perangai yang agama tak suka. Malah Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri digelar sebagai Al-Amin. Al-Amin itu maknanya yang benar, yang dipercayai, yang jujur. Dan gelaran Al-Amin tu pun bukan Nabi yang suruh orang panggil. Macam kita kan, orang kita kan, nama saya sekian, bolehlah panggil saya ni, orang sini panggil itu je. Kita yang minta orang panggil. Nabi tu Al-Amin, memang orang sekeliling yang gelarkan Nabi tu Al-Amin. Itu hebat. Main Nabi ni memang jujur sungguh. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, habis tu kalau kita nak menipu ni, saya pernah dengar tipu yang dibolehkan tu macam mana ustaz? Kan boleh, ada kan tipu yang dibolehkan? Ada kan tipu yang dibolehkan? Oh laju ya awak. Pernah buat ke apa? Ya, memang ada. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang juga hadisnya itu, saya ringkaskan. Nabi menyebutkan tidak ada penipuan. Tak boleh menipu, bohong. Kecuali illa fi salas, kecuali dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan ini dibolehkan, bukan digalakkan, dibolehkan untuk menipu atau tidak cakap benar. Pertama, al-harbu. Yang kedua, wal islahu bainan nas. Yang ketiga, wa hadithul rajul imra'atu wa hadithul mar'atu zawjaha. Hadis riwayat Imam Bukhari. 3 keadaan. Pertama, dibenarkan untuk menipu, iaitu pertama dalam peperangan. Dalam perang dibolehkan menipu. Habis kalau dah askar baju serupa macam pokok, tak menipu? Nipulah tu. Awak tak pakai jubah elok kan? Putih, bagi orang nampak. Tu tak cerdik. Pakai baju sama dengan warna pokok, betul tak? Menipulah tu. Kan? Siap berpokok atas kepala. Itu menyorok tu. Awak ni okey tak okey ni berpokok atas kepala ni? Itu namanya taktik. Taktik. Menipulah yang dibolehkan. So kena tangkap dengan musuh. Kena tangkap dengan musuh. Musuh pun tanya, cepat bagi tahu. Engkau punya apa tu askar engkau berapa orang? Peluru tinggal berapa banyak? Kau punya strategi apa? Bagi tahu cepat. Kau bunuh lah. Kami punya askar tinggal 10 orang. Kereta kebal tinggal 1, tapi itu pun tak sihat dah. Tak apa nak larat dah nampak. Peluru tak apa bajik ni kan. Dia terus terang sungguh. Musuh pun tanya, pasal kau jujur sangat? Dah Islam tak pergi menipu. Jadi kita kena jujur lah. Itu tak sihat namanya. Kalau dah kena tangkap dek musuh, boleh menipu. Boleh menipu. Dibenarkan. Itu yang pertama dalam peperangan. Yang kedua, dibenarkan menipu ini iaitu untuk membaikkan 2 hubungan yang sedang berretakan ataupun berenggang, bergaduh. Abang sulung dengan kakak nombor 2 bergaduh. Isu tanah itu tak habis lagi bergaduh. Masa muka, kau ambil lah tanah tu. Tanah tak bawa mati pun. Mati pun masuk dalam tanah mau. Bergaduh. Adik kita sebagai adik ni tak syok. Balik raya dah jadi tak syok. Salah seorang je balik. Abang tu pun tanya dalam grup, kakak kau balik tak? Balik? Aku tak balik. Kakak tu pun tanya, abang kau balik tak? Balik? Aku tak balik. Jadi adik ni rasa tak seronok. Orang lain ambil gambar ramai, buat frame ataupun ambil gambar, buat apa tu? Boomerang. Tangan. Adik-beradik aku bergaduh. Macam mana nak baik-baik balik? Bagi tahu abang, abang tahu dah akak tu sebenarnya
Dia sebenarnya dia sayang kat abang. Sayang pandai kau, semalam dia maki aku. Dia maki pun sebenarnya dia tak tergamak nak maki tu. Tuan-tuan buatlah ayat pujuk ke mana pun, lalah dia orang jadi baik balik. Dia jadi baik balik, dibenarkan. Itu dibenarkan. Menipu untuk kebaikan, membaikkan dua hubungan yang sedang bersengketa. Dan yang ketiga, ini paling ramai buat, iaitu perkataan di antara suami dan isteri. Dia hubungan suami isteri ni demi untuk nak jaga hati, demi untuk nak bagi harmoni, dibenarkanlah dalam beberapa keadaan. Menipu. Suami-suami boleh tak menipu isteri? Dalam beberapa keadaan. Nanti lu hak jenis pergi menikah di Batam, nikah di Siam tu, hak tu cerita lain. Hak tu dia jadi enactment lain lah tu. Ni hak cerita hak dibolehkan ni, yang kecil-kecilan ni cerita ni. Orang perempuan kan jenis suka tanya soalan yang tak ada jawapan sebenarnya. Tak ada jawapan. Abang, betul ke saya dah gemuk? Abang, betul ke saya dah gemuk? Abang dah nampak dah. Jadi aku nak jawab apa ni? Jawapan kita tu akan menentukan kita makan tengah hari atau tidak, atau akan berpuasa lah hari ni kita. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi nak jawab macam mana ni? Awak sebenarnya kalau ikutkan nak beritahu dia mak penguin, tapi tak berani. Awak ni kurang kurus. Mana gemuk lah tu. Tuan-tuan, sebenarnya kalau jawab pun salah, tuan-tuan tak jawab pun salah. Jadi tuan-tuan ambil lah telefon, buat-buat, "Alo mam, ya, apa-apa," buat jawab lah, keluar, nak lari daripada menjawab. Sebab orang perempuan ni memang macam tu, tanya soalan kadang susah lah. Tengok TV, heroin tu pula Nelofa. Kita anak semua duduk asrama dah, tinggal suami isteri mengadap duduk sofa tengok telefon ni, Netflix, mengadap drama ya. Tengok pelakon tu, kali isteri tu cuit, "Bang, saya dengan Nelofa tu kan, apa cantik ya." Aduh, senak. Kita yang suami ni senak. Dengan umur lewat 50-an, tanya dia dengan Nelofa, Allah. Kalau tanya banding dengan Rosnah Ma'arif ke kan, kalau dulu apa Wan Maimunah ke tu gagah, Nelofa, Allah. Jadi macam mana tuan-tuan? Nak jawab macam mana tuan-tuan? Susah ni, salah jawab makan mamak kita. Awak dengan Nelofa agak-agak lah, awak dengan Nelofa mestilah awak. Tak tahulah, sedialah baldi kat sebelah nak muntah sekejap, muntah hijau semua. Janji dia seronok. Betul ke bang? Sungguh. Macam tu kan. Kadang suami pun sama, duk basuh motor, duk basuh apa ni, duk buat kerja, duk menyanyi di tepi pantai yang indah. Tanya orang rumah dia, "Yang, suara abang okey tak? Kalau masuk apa tu Immortal Song dengan big stage boleh menang tak? Kilauan emas boleh tak bang?" Ada isteri pun suara. Kan ada orang kan memang suara dia memang sedap, berceramah, menyanyi. Tapi ada orang kalau dia tak nyanyi lagi sedap. Tu ramai macam tu. Dia kalau boleh dia nak cakap, "Abang kalau tak nyanyi lagi sedap lah bang." Kan? Tapi nak jaga hati, itu dibolehkan. Tapi yang menipu-menipu ni, kita berpesan, kebanyakannya menipu yang boleh bawa kepada kezaliman, sampai tak menunaikan hak isteri sepatutnya gantung tak bertali. Rupanya pagi-pagi dia pergi jogging, bukan jogging, pergi rumah bini muda. Habis isteri di rumah menokak sejadah, gigit tasbih. Orang tanya, "Abang tak pergi rumah makan?" Allah jaga. Elok. Rupa duk jaga hak muda, hak tua ni dia tak jaga. Ini zalim, jahat, dan perbuatan macam ni memang Allah Ta'ala marah betul. Jangan buat perangai macam tu. Orang nak 2, 3 ni dia ada kemampuan dari banyak sebab lah, banyak sebab. Dia kecuali kes-kes tertentu lah yang memang isteri pertama pelawar, tu cerita lain. Ada Shah Alam, di Shah Alam ada isteri dia memang pujuk suami dia, "Bang tolong kahwin dengan kawan saya tu, dia kematian suami, dia pun anak 2-3 orang, tak ada siapa nak jaga, tolong abang kahwin dengan dia. Saya dulu di zaman asrama tidur sekatil dengan dia, sebantai dengan dia, kalau boleh saya nak mengembalikan memori itu balik, tolong abang kahwin dengan dia. Abang segan saya pergi menghadap, saya berjumpa."
Suami dia pula bersungguh tak nak, 2 minggu kena pujuk. Kalau tuan-tuan kan pujuk 2 minggu rumah, dia bini dia pujuk, tolong abang kahwin dengan dia. Ya Allah tuan-tuan, tu ramai berdoa supaya dapat isteri macam tu kan. Ini golongan terpilih je lah, no? Tuan-tuan ni tak payahlah dengan darah tinggi, cik manis, tak payahlah. Appointment doktor pun lupa, appointment rumah bini muda. Allah, tempah batu nisan dululah. Dan ini bukan merendah, ini cerita yang tak berkemampuan tapi teringin sangat. Fikir dululah, sakit pun tak terjaga, anak demam pun gaduh, nak seorang lagi. Ikut kemampuan ya. Saya ni kena pandai backup sikit pasal ada orang perempuan. Kalau semua jantan di sini, cerita jadi lain. Pasal ada orang perempuan, dia kena slow sikit. Tidak, tak panggil dah lepas ni. Tu yang keberapa? Yang ketiga, jangan duk menipu. Khususnya tuan-tuan ibu ayah, kalau ada yang terlibat dengan perniagaan, jangan menipu. Jangan duk menipu tuan-tuan. Penipuan ini benda yang dibenci dalam agama, khususnya juga dalam perniagaan. Sekarang banyak orang niaga menipu. Man ghasyana falaisa minna. Nabi kata, siapa menipu bukan dari kalangan umatku. Nipu dalam perniagaan. Dia tuan-tuan ibu ayah, kok lah ni musim-musim PKP ni, ramai orang tak boleh nak pacak kedai, jadi dia berniaga online, Facebook live, buat live ke apa kan, berniaga pakai WhatsApp, boh dalam grup Telegram, tak ada masalah, asalkan jangan terlibat 4 benda. Jangan terlibat dengan 4 benda ini dalam perniagaan. Ni pesanlah pada yang menonton live ni ke apa, kalau ibu ayah 4 benda. Ku anak-anak tuan-tuan kan berniaga kan, buat karipak frozen ke apa, murtabak apa, frozen, apa-apa benda lah, berniaga-berniaga ni, 4 benda jangan duk terlibat. Pertama sekali, jangan terlibat dengan riba. Riba, mengambil untung atas pinjaman. Riba ni kadang sekecil-kecil riba tu Mari pinjam motor boleh? Boleh, isi minyak. Kau nak pinjam motor aku boleh, isi minyak. Dia ada meletakkan syarat dan untung atas pinjaman. Tu pun dia. Kadang sembang-sembang harian kita, kadang kita tak perasan. Main badminton, siapa kalah belanja, judi. Siapa kalah belanja, itu judi. Jangan ustaz macam Islam ini bukan sekadar benda besar-besar saja. Sekecil-kecil duk sembang-sembang kita pun takut-takut terjebak. Ini jadi bahan muhasabah Ni saya ringkas bukan nak cerita muamalat sangat pun. Tu yang pertama, riba. Yang kedua, jangan sampai terlibat dengan gharar. Apa makna gharar? Ini penipuan. Dalam gambar cakap benda itu boleh buat itu, buat ini. Menggunakan mop ini sekali sentai saja boleh cantik ini rumah. Aku gonyoh kat seminggu, tak keluar-keluar. Tipu. Ibu-ibu yang kerap menengok tu kan, nengok dekat TV tu lah, yang lepas tanya ustaz tu rancangan-rancangan meniaga-meniaga jual-jual itu semua kan. Saya tak kata itu menipu, tidak. Berhati-hati, jangan mudah sangat. Kadang-kadang orang meniaga ni macam-macam. Indah khabar, dia kata periuk ini senang, mudah diguna, ini apa, sampai ke rumah meletup, pecah, melecur tangan. Berhati-hati, pastikan dulu ni kualiti dia ada jamin sirim ke apa, yang tu dulu. Tu kena ingat. Yang keduanya, penipuan. Kalau produk kecantikan lah paling ramai orang kena. Tepek-tepek sudah cantik. Aku bukan tepek lagi dah lumur dah ni, tak cantik-cantik pun. Ambil model yang dah memang telah cantik, jadilah muka seperti saya. Allah, bukan pakai tu pun. Awak janganlah menipu. Sudah 5 tahun saya menggunakan produk ini. Kau tak pernah guna pun, tapi sebab kau duta, kau kena cakap benda tu. Tipu. Ramai orang demi nak melariskan perniagaan. Jangan menipu. Yang ketiga, jahalah. Apa makna jahalah? Iaitu tidak jujur, tidak transparent. Niaga ikan. Meniaga ikan. Akak kata saya nak beli ikan sekilo, boleh? Sekejap. Ikan mana? Ikan kat laut lagi. Tapi akak nak berapa? Saya nak sekilo. Duit mai dulu. Apa ni? Ikan di laut lagi.
Mana tak ada kat depan? Tak boleh, tak transparent, tidak jujur. Kan? Ini banyak berlaku benda-benda macam ni. Pergi kedai makan, tuan-tuan jenis makan di rumah. Sekali tu kena kut dapur, gas habis ke, gas tak tahu lah rosak apa mana. Makan di luar. Adik ni Tom Yam ni letak Ajinomoto tak? Kebiasaan letak tak? Kebiasaan dia letak tak? Oh, saya tak letak, saya jenis pantang Ajinomoto. Saya Haji Mabrur. Saya Haji no moto tak. Jangan tipu, jangan tipu, rasa lain. Ibu-ibu, ayah-ayah biasa masak, orang letak perasa ni, di lidah dia rasa ini letak ni, ini letak, berbanding dia letak bahan dan rempah dan dia punya rempah ratu tu lain. Nipu. Meniaga madu. Ni asli ke? Asli. Asli. Tak, kalau saya asli yang nipu-nipu saya tak ada. Asli. Jangan tipu. Jangan tipu. Ramai orang kita ni kan dia duk harap tu lah, dia kata tipu juga. Orang dulu kata, saya pun duk cari juga madu-madu asli ni kan. Orang kata macam-macam madu asli ni, dia kata kalau buka tu dia gas, dia melompat. Ada orang kata kalau madu asli ni semut tak hurung. Ada orang kata susah nak cam mana satu yang asli. Lah kali ada orang kata, ustaz, kalau pergi area Pahang, tepi-tepi jalan tu orang asli duk jual tepi-tepi jalan tu. Yang tu betul. Yang aslinya dia madu tu tipu juga. Dia pun dah pandai menipu dah lah ni. La ilaha illallah. Jangan. Itu yang keberapa? Ketiga, jahalah, tidak jujur. Dan yang keempat, darar, merugikan. Meniaga jangan sampai menyebabkan seseorang yang beli tu merugikan dia, akhirnya memudaratkan dia, membawa benda tak elok. Kadang kita minta dah daging tu, nak daging ni bagi 2 kilo yang betul-betul daging tu dalam sekilo sikit je, lebih dia tarik lemak. Tuan-tuan pernah jumpa macam tu? Dia tarik lemak masuk, bagi pemberat, bagi berat. Hai, siapa makan lemak? Siapa makan lemak? Nipu. Kadang-kadang kita tak heran lah tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sebut at-tajirus saduqul amin, peniaga-peniaga yang jujur, amanah sifatnya, dibangkitkan bersama dengan orang mati syahid, orang-orang soleh di akhirat nanti. Bukan senang nak dapat mati syahid. Sebab apa? Sebab bukan senang nak jujur. Banyak meniaga menipu banyak. Tu hati-hatilah tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam penipuan orang buat. Kalau masak, buat catering, nak bagi cepat empuk daging, dia letaknya apa? Dia letak apa? Dalam kari ke, masak kurma ke, daging kan lambat nak empuk. Kenduri macam hari ni berapa banyak? 10, habilan 10. Ramai orang berebut tarikh ni. Kenduri sampai 2-3 tempat. Daging nak cepat siap, cepat empuk, dia letak apa? Oh, tak tahu tuan-tuan, banyak tak tahu. Dia letak Panadol. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Dia buat Panadol bagi cepat empuk. Ini orang catering sendiri cerita. Dia kata, saya ustaz, sehari saya tak ambil banyak tempat, 1-2 tempat, janji kualiti. Saya bukan jenis buah Panadol punya orang. Saya bukan macam tu. Sakit perut habis orang, sakit berpenyakit habis orang kampung tu, sian. Buah Panadol, buah sepapan pula lagi. Orang nipu ni ramai di sekeliling kita. Sebab tu Nabi pesan jangan menipu niaga, memerintah, berpersatuan, hatta dalam bercakap, jangan sampai menipu. Lagi apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, sepatutnya saya kena berhenti dah ni. Ke macam mana? Ni banyak pakai baju kenuri dah ni, macam mana ni? 1 jam saya diberikan. Boleh lajak sikit ke boleh? InsyaAllah ya. Dan pukul 12 kita berhenti. Menyesal pula suruh sambung. Aduh, Ustaz. Inilah dah ni. Okey, yang keempat. Yang keempatnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan pada kita, yang keempatnya ialah pesanan Nabi juga kepada kita, iaitu janganlah kita ini terlalu meraung, menangisi
akan ujian yang menimpa dalam hidup kita ini secara melampau-lampau. Jangan ya, jangan duk meraung sangatlah. Habislah aku tak boleh nak berniaga lah. Entah yang virus ni semua COVID ni punya pasal lah, susah betul aku nak kenduri, tak boleh apa-apa. Mau PKP pula kali ni. Buat macam mana? Dia sebenarnya tuan-tuan, keimanan seseorang tu boleh nampak. Iman seseorang boleh nampak? Boleh nampak? Tak boleh nak diukur. Oh, dia tu beriman lah ustaz, saya nampak dia tu memang iman dia memang power lah. Apa tanda? Tengoklah ustaz, dahinya bertinted, biru dahinya tu, kuat bersujud, iman. Apa tanda dia tu beriman? Ustaz, tengoklah janggut sampai ke lutut. Angin tiup. Mayang kena macam tu, selok. Iman tidak. Iman bukan pada janggut, bukan pada dahi, bukan pada serban, bukan pada jubah. Salah satu lambang keimanan ialah pada kesabaran hati dia menghadapi ujian. Orang yang sering datang masjid pun belum tentu ada iman yang kuat. Mari virus, kena buang kerja pula. Oh, dul tiap macam ni, tak ada kerja dengan apa, income tak ada, niaga pun tak boleh, marah. Akhirnya di situlah Nabi berpesan, jangan sampai macam tu. Inilah nilai kesabaran kita ataupun redha pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nia raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku yang dia datangkan, yang dia izinkan. Virus ni pun makhluk dia, Allah izin, redha. Kena redha. Pertama ni kena redha dulu. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala memang janji, Allah jamin, siapa-siapa di kalangan hamba-Nya ini boleh sabar, boleh redha. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapat ganjaran yang infinity. Infinity ni maknanya apa? Ganjaran yang tak ada penghujung. Dia akan dapat ganjaran. Siapa? Innama yuwaffas sabirun. Sabar. Oh, isteri saya nama Sabaria ustaz. Sabaria binti Sabaruddin. Ben lagi Ben Sabarul Arham, apa lagi, sabar. Ben Redha, Ben apa lagi ha. Nama bagus, tapi kena benar-benar ada sabar, maka itu yang bagus. Orang sabar ini Allah jamin dia akan dapat ganjaran yang tak terhitung. Ni cerita ni habis sini lah tuan-tuan lah. Habis sini apa, kamera pacak semua dah ni. Aduh, hai. Nanti edit lah. Nah. Ada seorang hamba Allah ni, Allah nak uji ya. Dia ni bercerai. Cerainya pun sangat menghiburkanlah, diceraikan suaminya itu dengan anak-anak tengah membesar lagi, sekolah lagi. Dan suami itu pula pergi menikah dengan budak umur 26 tahun. Suaminya 52 tahun. Nah, muka geram, gatek. Sabar. Sabar ya pula. Jadi isterinya ini memang orang kata apa, orang tak bekerja, tak ada perniagaan, tak ada apa. Tapi dia nekat tengok muka anak-anak seorang masa tidur tu. Apa jadi pun hidup mesti diteruskan, hidup mesti diperjuangkan. Dengan anak-anak tengah membesar, dengan suami tak bertanggungjawab, menikah lain pula, jantan geram tu. Buatlah bisnes kecil-kecilan, daun pandan, daun pandan, niaga daun pandan. Ambil lah kutip-kutip, pergi hantar ke kedai Aceh, kedai runcit tu, hantar. Lama kelamaan, panjang cerita ni kan, aku 12 juga sekejap lagi ni. Saya ringkas je lah ya. Sampai rezeki Allah Ta'ala bagi kat dia, dia sabar, doa, ikhlas, ikhtiar. Sekarang ni ibu ayah semua, dia tu bukan setakat duk pergi hantar ke kedai-kedai lagi dah, pandan-pandan tu.
Dia kalau jalan nak pergi ke Sabak berenam kat area Sungai Besar, tepi jalan ada satu luah punya tanah, pandan saja. Dia owner. Pendapatan dia sebulan kurang lebih dalam 30 ke 40 ribu sebulan. Sebab dia supply ke banyak kelang-kelang besar. Kelang-kelang buat roti, buat kek, banyak pandan. Dia supply pandan saja. Maknanya marilah wabak, marilah kuman, tak ada hal lah. Aku punya income lebih lagi. Pakat duduk rumah kan tokak je kerja. Jadi makan kena banyak. Roti kan berebut hari tu cari roti. Pandan lah, laju. Meniaga pandan. Tengok muka semua dah semangat. Meniaga pandan lah lepas ni. Awak meniaga pandan dalam pasu nak 30-40 ribu apa? Kena ada tanah. Berapa dalam pasu? Tak jadi pasu. Dia kena tanah. Tak tahu, saya dengar-dengar dia kata dulu dia sewa tanah tu untuk pandannya. Kata dia beli, wallahualam lah. Ni geng-geng Amanah Ihtiar cerita. Dia berjaya. Jaya buat. Ingat anak-anak, sabar, tak apa. Orang buat zalim kat aku, tak apa. Aku tunjuk, aku boleh buat. Walau lonely, single mother, boleh. Anak universiti semua. Baik-baik. Rupanya Allah bagi ganjaran. Syarat, kau mesti sabar dulu. Kau jangan duk maki Allah Ta'ala, tinggal semayang, aurat tak jaga, syariat Tuhan kau langgar. Jangan. Kau buat tu dulu. Macam kita sekarang lah, diarahkan supaya apa? SOP, apa? Buat. Sabar dulu. Ada hikmah di sebalik Allah Ta'ala akan bagi. Banyak orang Allah tunjuk. Di perumahan saya, berapa ramai? Tepuk dahi. Start PKP diumumkan, Mac hari tu. Duk bayang dah, dia Ramadan, biasa banyak dia tepung pelita. Tepung pelita. Banyak orang baris panjang beli sekotak, dia jual RM2.5, RM3 kadang tu. Jadi bila dah PKP tak boleh, jom nak niaga macam mana? Lalah masuk dalam grup WhatsApp-nya. Grup WhatsApp pula menyampai. Mari taman sebelah, kampung sebelah order. Sampai kita yang memang tegar dengan dia pun telefon, kau ada lagi? Habis ustaz. Takkan tak ada langsung? Tak ada ustaz. Tepung habis, pelita pun habis. Tak ada apa dah, tak ada. Habis. Yang meniaga patin apa tu? Patin tempoyak. Ya Allah, dia kata dengan COD-nya ada budak GrabFood main ambil order dia habis semua. Habis ikan tu bahagian ekor. Kan patin kan orang suka yang ekor, kadang suka yang badan, suka kepala. Kepala tak ada, badan tak ada, ekor tak ada, habis. Tinggal kuah. Kuah pun orang beli. Sebab sejak dia masuk Facebook, orang order dengan dia. Tuan-tuan nampak luasnya rezeki Allah? Luahnya rezeki Allah bagi orang-orang yang redha, dia sabar, dia fikir jalan, Allah tunjuk jalan untuk dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki dari jalan yang kau takkan pernah sangka. Dan ramai orang macam ni tak sangka dia akan dapat. Kuah pun orang beli. Tak pernah sangka. Biasa kuah tuang tak ada orang beli. Ni kuah pun orang beli. Ya Allah, Allah Ta'ala syarat kau mesti sabar, kau mesti beriman. Tuan-tuan pun dalam hidup banyak rezeki-rezeki tak disangka kan. Dalam hidup pernah dapat kot kan. Duduk di kedai makan, masa nak bayar tu budak tu kata, pakcik ada orang bayar dah tadi. Loh, ya ko. Alhamdulillah. Budak mana tak tahu dia balik dah tadi. Pernah dapat tuan-tuan? Tak pernah. Kalau kesian tak ada orang belanja ya. Kalau kami ustaz-ustaz selalu jugalah kan. Baru nak pergi bayar kat cashier tu, ustaz tadi pakcik tu bayar ustaz punya. Allah, ya ke? Kalau aku tahu aku ambil kambing tadi ni, aduh, ambil roti kosong patut dia belanja roti kosong. Jadi siapa yang nak belanja, saya bagi nombor akaun lah lepas ni kalau lah ya. Jadi maknanya ini antara tinggalan Nabi, pesanan Nabi buat kita jadikan sebagai panduan dan pedoman bersama, supaya kita jangan abaikan, supaya kita jangan tinggalkan. Pesanan-pesanan Nabi ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai pegangan kita, khususnya anak-anak kita, ahli keluarga kita. Moga-moga Allah pelihara kita bersama semuanya, insya-Allah. Dan sebelum berakhir, saya nak tinggalkan ibu ayah semua dengan satu doa. Yang mana doa ini kalau nak rakam silakan, nak diamalkan lagi bagus, disampai-sampaikan lagilah dialu-alukan. Doanya ialah,
Doa supaya Allah kurniakan kepada kita kekayaan harta. Ni musim-musim ni orang duduk sesak ni, perlukan duit, perlukan sumbangan, kan? Tuan-tuan pun jangan lupalah, pihak surau kita ni pun perlukan juga sumbangan dan dana. Sekarang ni semua pakai duit, tuan-tuan. Ni yang duk tempek-tempek tu, nampak tu, tempat solat ni semua pakai duit, bukan pakai doa. Dia pakai duit, maka duit sangatlah diperlukan. Maka tuan-tuan menyumbanglah semampu ataupun seikhlas hati masing-masing lah. Apa doa dia? Doa diberikan kekayaan, kecukupan harta dan hati. Doanya ialah, saya baca, ibu ayah ikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Sekali lagi ya. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang membawa maksud, ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, cukupkanlah kami dengan yang halal daripada yang haram, dan kayakanlah kami. Minta kaya tu. Dan kayakanlah kami, ya Allah, dengan limpah kurniamu daripada meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Ada orang kan bila susah, dia minta bukannya Allah, minta ke makhluk-makhluk, minta dengan jalan tak elok, minta dengan pawang bomoh yang tak elok ni semua mengarut apa. Maka itu kita tak mau. Kita minta susah ke senang ke, Allah kita dalam hidup ni kok mana pun. Atau kalau minta dengan orang pun, selagi dia ada jawatan, pas dia jatuh, tak ada dah lah kita. Yang hanya kekal Allah. Boleh ya? Cuba ulang balik doa tadi sekali lagi sama-sama. Allah Ustaz ulang balik pada kita tulis tadi, suruh baca balik pada. Cubalah kok mana yang ingat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Eloklah ya. Lain ku baca, lain ulang balik. Elok. Saya faham lah, semua dah tulis dah tu kan. Cuma kena mengapel balik. mengapel. Ulang doa tu ya. Jadikan dia sebagai cendera hatilah daripada saya bersempena dengan kuliah kita pada hari ini. Dan sebelum berakhir, saya nak wawarkan, kalau ada siapa-siapa yang berminat nak beli buku, ini buku terbaru saya lah, terbitan Karya Bestari, judulnya Dropship Pahala. Buku ni alhamdulillah terbit masa PKP hari tu. Rezeki juga PKP itu pun keluar buku kan. Judulnya Dropship Pahala. Dalam ni saya muatkan tentang, kan banyak ceramah-ceramah saya rasa sayang kalau saya tak bukukan. Kan kalau dah meninggal ni, siapa nak menyambung pula lepas ni kan. Adalah konten-konten isi-isi ceramah saya dalam ni yang saya muatkan. Kan saya kan jenis yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Jadi saya masukkan dalam buku ni. Siapa berminat nak beli nanti ada di luar sana. Kalau sempat bolehlah kita tanda tangan, autograf. Macam artis pula autograf, kenang-kenangan kan, untuk semua yang hadir pada hari ini. Dan saya rakamkan jutaan terima kasih pada pihak Surau An-Najahiyah Seksyen 19 Shah Alam. Semoga Allah berikan peluang untuk ada rezeki kita dapat bersua lagi di lain-lain waktu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam.
Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah khususnya kepada penduduk ahli Qaryah Surau An-Najahiyah Seksyen 19 ni, ya Allah, anak cucu keturunan mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang soleh, tubuh badan mereka sihat dan mereka sentiasa menjaga ukhuwah dan kasih sayang sesama mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jauhkan kami daripada segala wabak penyakit, penyakit gila, penyakit sopak, penyakit kusta dan segala penyakit yang berbahaya, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tampal-tampal, nanti orang cakap Masya Allah, ni macam para-para sahabat dengan jalan tu. Baik sebenarnya, tapi kadang-kadang ada timbul riak supaya orang mengatakan, oh tengok dia ni orang yang beramal. Segi penampilan, pakaian dia lusuhkan, dia tampalkan, supaya manusia mengatakan dia ni ahli ibadah ni, tengok abid. Inilah orang yang bertasawuf, tengok ni Masya Allah sufi betul dia ni. Padahal dalam hati dia kopi tu.